نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saya muliakan seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dan insya-Allah kita akan menyambung pembacaan hadis dan juga syarah ataupun syarahan ringkas terhadap kitab Hadis 40 yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, kita masih lagi berada pada hadis yang ke-36 dan mungkin saya ambil masa sedikit untuk kita sama-sama orang kata apa? Revise ataupun buat revision untuk part-part hadis-hadis yang sebelum ini daripada hadis yang sama juga, tapi kita cuba untuk kita mengingati kembali apa yang telah kita bincangkan. Baik, hadis yang ke-36 adalah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana hadis Nabi SAW ini, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah pun membincang pada part separuh daripada hadis ini, yang mana kita bincangkan tentang siapa yang memberikan kemudahan, kelegaan kepada saudara mukmin dia yang lain. Pertolongan, yang mana tak semesti pertolongan itu adalah dengan kita memberi pertolongan sehingga menghilangkan terus kesusahan daripada dia. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan man nafasa. Maksudnya kalau kita bantu dengan melegakan sedikit sahaja, itu pun ada bahagiannya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang mukmin daripada ganjarannya. Macam saya selalu sebut, kadang-kadang kita bantu ada kawan kita berhutang. Dia berhutang RM2,000 katakan. Kita mungkin tak ada RM2,000, kita nak bantu dia, kita bagi dia, okey tak apa, ambil RM2,000 ni, kamu selesaikan hutang kamu. Tetapi dalam hadis ini, bila Nabi SAW sebutkan man nafasa, maksudnya memberikan kelegaan. Boleh jadi kita bagi kepada dia RM200. So RM200 itulah yang disebut sebagai nafasa, memberikan kelegaan kepada sahabat kita, kepada orang mukmin yang lain. Ianya tidak terhad kepada wang ringgit sahaja. Apa jenis pertolongan yang boleh mampu melegakan sahabat kita orang mukmin yang lain, maka itu termasuk di dalam hadis ini. Kadang-kadang kita memberikan, saya ada sebut, kita memberikan telinga kita untuk mendengar masalah dia. Dia luahkan perasaan dia, dia luahkan masalah dia sehingga dia jadi lega. Itu pun termasuk di dalam hadis ini. Ianya bukanlah bermaksud untuk menghilangkan keseluruhan kesusahan dia, tetapi kalau kita dapat melegakan, ia sudah termasuk.
Kalau dah kata melegakan ataupun memberikan sedikit bantuan yang boleh melegakan, itu pun sudah mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau seseorang itu mampu memberikan pertolongan yang total, pertolongan yang penuh kepada seorang mukmin yang lain. Dan begitu juga dalam hadis yang sama, Nabi SAW menyebutkan juga, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, iaitu menunjukkan kepada kita tentang peri pentingnya untuk kita menutup aib saudara kita. Kita tahu setiap daripada kita ada aib. Kita tahu kadang-kadang kawan kita, adik-beradik kita, sahabat kita, mungkin bos kita, anak buah kita, ada aib. Ada orang kata apa, benda-benda kelemahan yang ada pada diri dia. Tetapi kalau kita cuba untuk menutupnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib dia di dunia dan plus tambahan di mana? Di akhirat. Kalau kita sesama kita manusia, kita menutup aib kita, kita tutup aib kawan kita ni di atas dunia saja. Supaya orang lain tak tahu kelemahan dia. Supaya orang tak tahu, kita katakan apa ni, perkara-perkara yang mungkin boleh menjatuhkan maruah dia. Tetapi hanya dengan kita berbuat sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita di dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita di akhirat. Boleh dikatakan segala perkara yang kita buat di atas dunia ini ada nilai tambahnya untuk kita apabila kita mendapat kita berada di akhirat kelak. Dan seterusnya juga dalam hadis yang seterusnya kita bincangkan pada perjumpaan yang sebelum ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan senantiasalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah sentiasa akan memberikan bantuan kepada hamba-hambanya selagi mana hamba-hambanya itu membantu hamba-hambanya yang lain. Dan ada kaitannya kata para ulama dengan bahagian atas tadi. Dalam bahagian atas tadi disebut, bahagian awal hadis tu disebutkan siapa yang mampu melegakan. Dan dalam masa yang sama pada bahagian yang ini Nabi SAW menyebutkan wallahu fi aunil abd, iaitu senantiasalah pertolongan Allah itu ke atas hambanya selagi mana hambanya itu membantu hambanya yang lain. Nak menunjukkan yang disebutkan di bahagian atas tadi dan juga bahagian-bahagian yang sebelum itu adalah contoh-contoh pertolongan yang boleh kita berikan kepada saudara kita Islam yang lain. Antaranya apa tadi? Kita legakan dia, kita kurangkan kesusahan dia, kita tutup aib dia. Itu adalah contoh-contoh bantuan. Tapi dalam pada part yang seterusnya ini, Nabi SAW menyebutkan wallahu fi aunil abd. Maksudnya dalam apa jenis bentuk pertolongan sahaja yang kita berikan kepada saudara kita, selagi mana kita membantu saudara kita, selagi itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada hambanya. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada part yang terakhir daripada hadis ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan seterusnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Baik, pada bahagian yang seterusnya ini Nabi SAW menceritakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang kelebihan orang yang pergi menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia sebutkan apabila dia nak mensyarahkan hadis ini, dia kata jalan untuk kita menuntut ilmu itu ada dua. Satu jalan hakiki dan satu lagi adalah jalan maknawi. Apa yang dimaksudkan dengan jalan hakiki dan apa pula yang dimaksudkan dengan jalan maknawi? Jalan-jalan hakiki apabila seseorang itu yang kita katakan dia keluar untuk dia mencari ilmu. Macam anak-anak kita keluar pergi ke sekolah, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas. Itu secara hakikat nak katakan seseorang itu keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan yang datang ke masjid, turun ke masjid lepas solat duduk sekejap, itu pun juga kalau niat untuk menuntut ilmu termasuk juga di dalam hadis ini.
Mungkin kalau tuan-tuan tahu, mungkin ada masyayikh, syekh, ustaz-ustaz yang terkenal sebagai contoh ataupun yang dikagumi keilmuan dia. Walaupun bukan dekat sini, katalah mungkinlah program itu katakanlah kata di Perak. Tuan-tuan pergi ke sana, bawa kereta ke, cari tiket ke pergi ke sana, maka itu juga yang dimaksudkan dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, iaitu mereka yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dan itu yang disebutkan sebagai jalan hakiki, iaitu bila seorang tu mengeluarkan keringat dia, sama ada macam kita sebutkan tadi, mungkin dia drive sendiri, mungkin dia bayar tiket kapal terbang untuk dia belajar dan sebagainya, itu adalah jalan yang hakiki, iaitu hakikatnya. Adapun jalan maknawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali adalah apabila seseorang itu dia juga menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, tetapi dengan cara bagaimana? Sebagai contoh adalah dengan dia membaca buku. Itu juga adalah jalan untuk kita menuntut ilmu. Ataupun dia bermuzakarah, berbincang dengan kawan-kawan. Dia ada grup. Mungkin ada dalam grup WhatsApp ke apa dan sebagainya. Mungkin ada pertemuan kadang-kadang seminggu sekali ke untuk diorang berbincang tentang ilmu. Itu juga yang dimaksudkan dengan apabila seseorang itu jalan menuntut ilmu, dan jalan itu adalah secara maknawi. Mungkin ada kadang-kadang kita ni pergi juga dengar ceramah secara hakikat, datang ke masjid. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama, kadang-kadang sebelum tidur kita buka YouTube, dengar ceramah ustaz mana ke. Ustaz siapa-siapalah yang kita minat kan, ustaz yang kita yakin keilmuan dia, kita dengar dia. Itu juga termasuk di dalam bentuk-bentuk jalan yang maknawi. Kan? Bila kita dengar rakaman, begitu juga kalau kita memberi pesan melalui WhatsApp dan sebagainya, itu juga adalah yang dikatakan jalan menuntut ilmu secara maknawi. Maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali seperti yang kita sebutkan tadi, dia kata jalan untuk menuntut ilmu ini ada dua. Satu jalan yang hakiki dan satu lagi adalah jalan maknawi. Baik. Dan seterusnya dalam bahagian yang sama juga, Nabi SAW menyebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apakah konsekuensi bila seseorang itu keluar untuk menuntut ilmu, dia menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya ganjaran apa dia? Sahalallah. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Baik tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, dalam bahagian yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW menyebutkan tentang salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, iaitu orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan dia untuk pergi ataupun untuk dia menuju ke syurga. Baik, kenapa dia khususkan dengan ilmu? Sedangkan kita tahu banyak lagi jenis ibadah-ibadah yang mana boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tuan-tuan? Baca Quran dapat pahala juga. Dan boleh insya-Allah banyak baca kita, boleh kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah sebab kita baca Al-Quran. Kita perbanyakkan solat, boleh juga. Tetapi dalam hadis ini diberikan pengkhususan dengan meletakkan ilmu itu sebagai antara yang disebutkan untuk dipermudahkan seseorang itu untuk mendapat ataupun untuk dipermudahkan seseorang itu jalannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga, bahkan dalam perkara yang sama yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fathul Mubin, syarah kepada hadis 40. Dia kata apa? Kenapa ilmu? Kerana dengan ilmu lah seseorang itu boleh membezakan antara salah dan betul. Dengan ilmu lah seseorang itu boleh beribadah kepada Allah dengan jalan yang betul sehingga mendapat pahala. Dengan ilmu tu jugalah seseorang itu, sebagai contoh kita katakan, memang kita nak kata kita sebutkan baca Al-Quran boleh mendapatkan pahala yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak membaca Al-Quran memerlukan kepada ilmu. Tak boleh seseorang tu dia nak baca Al-Quran, dia buka, dia tak tahu apa makhraj huruf, tak kenal, tak keluar bunyi tuan-tuan.
Dia jadi macam Piramli tu baca surat Jawi tu. Terbalik apa tunggang, tak berbunyi. Sebab dia tak ada ilmu tentang huruf tersebut. Sama juga dengan Al-Quran. Sebab itulah dalam hal ini, dalam perkara ini, Nabi SAW memberikan keutamaan tentang ilmu. Dengan apa? Dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dengan ilmu seseorang itu boleh membezakan antara hak dan yang batil. Dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Dengan ilmu, kita belajar fiqh dan sebagainya. Kita tahu mana satu halal, mana satu yang haram, mana satu yang sunat, mana satu yang makruh, dan mana satu yang mubah, yang harus, yang boleh kita buat. Daripada situ, seseorang ada ilmu, maka dia akan pergi kepada sesuatu yang lebih baik, untuk mencari sesuatu yang baik. Maka itulah yang disebutkan kenapa dengan ilmu itu memudahkan. Kerana dengan ilmu lah kita mengetahui juga tentang syurga, kita mengetahui tentang neraka, apa yang membolehkan untuk kita masuk syurga. Kita tahu sebab kita belajar benda tu. Sebab itu ilmu ini adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat penting. Kalau kita tengok di dalam banyak-banyak kitab yang ditulis oleh al-imam, para a'immah kita, antara perkara yang paling banyak ditekankan apa dia? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tentang ilmu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak menceritakan tentang tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa'lam, dan ketahuilah. Bagaimana untuk seseorang itu mengetahui? Nak tak nak, mestilah dengan ilmu. Nak menunjukkan juga dalam bertauhid, kita bertauhid dalam kita berakidah juga memerlukan kepada ilmu, dan apatah lagi kepada perkara-perkara yang kita bincangkan lain. Bahkan kita boleh lihat juga dengan ilmu lah juga kita mengenal, kita boleh termotivasi dalam kehidupan kita. Kita tahu sebab kita datang untuk dengar hadis Nabi, kita datang mungkin kita mendengar ceramah dan sebagainya. Kita tahu ada hadis cerita begini. Kalau kita nak dapatkan begini, hadis Nabi SAW. Jadi kita pun termotivasi untuk kita beramal. Maka itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali apabila mengatakan kenapa disebutkan tentang ilmu, sedangkan banyak lagi amal ibadah yang lain yang boleh membawa kepada syurga, tetapi diberikan penekanan kepada ilmu. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita boleh lihat juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia juga pernah menyebutkan talabul ilm afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada solat nafilah, solat sunat. Kenapa? Baik. Ilmu ini, kalau kita kata pengkelasan ilmu ni, ada ilmu fardu ain tu tak? Yang wajib kita belajar. Dan orang kata paling rendah sikit daripada ilmu selepas fardu ain apa dia tuan-tuan? Fardu kifayah. Dan ia kekal dalam bentuk fardu itu. Fardu ain, fardu kifayah. Adapun kalau solat sunat, dia hanya masih kekal dan berlega di dalam perkara sunnah. Dan kita ketahui, tidak akan sama sesuatu perkara yang fardu itu dengan sesuatu perkara yang sunat. Lain tuan-tuan. Sebab tu kita katakan, kadang-kadang kita dengar orang kata apa, semayang lain dia tak pernah pergi semayang pun. Semayang Jumaat jarang jumpa. Mungkin semayang berjemaah pun dia tak ada. Ataupun katakan solat pun jarang-jarang. Tapi bila solat sunat hari raya ada dia. Konsep yang salah orang kata. Sedangkan yang wajib itu apa dia? Solat Jumaat, solat fardu. Tapi kalau solat sunat hari raya tu, dia yang paling depan sekali tu. Sampin paling berkilat, songkok paling hebat sekali, baju paling cantik, dia ada kat depan sekali. Tu kita katakan konsep yang salah. Tak betul cara begitu. Tapi nak menunjukkan, kadang-kadang orang tak faham benda-benda begitu. Baik. Itu antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Antara yang lain juga, Ibnul Malik menyebutkan, fihi isyaratun ila anna turuqal jannah kathirah. Dia sebutkan apa? Hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahawa jalan untuk menuju syurga itu banyak tuan-tuan, jalan untuk menuju syurga. Tapi dia katakan wa kullu amalin salih tariqun min turuqiha wa turuqul ilm aqrabut turuqi ilaiha wa a'zam. Dia kata apa?
Jadi kita sebutkan bahawa isyarat dalam hadis ini memberikan isyarat bahawa jalan untuk ke syurga itu banyak. Juga isyarat bahawa setiap amal soleh itu merupakan salah satu dari jalan-jalan syurga. Dan begitu juga Ibn Malik dia menyebutkan apa? Dia kata jalan-jalan apabila seseorang itu menuntut ilmu, maka itu adalah jalan yang terdekat, aqrab, yang paling terdekat untuk seseorang itu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan yang tadi kita sebutkan perkara-perkara yang tadi. Baik. Dan seterusnya, pada part yang seterusnya Nabi SAW menyebutkan selepas menceritakan tentang tentang kelebihan menuntut ilmu, orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dan Nabi SAW seterusnya menyebutkan tentang wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihumus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu. Baik. Nak mengaitkan juga dengan perkara yang sebelum ini. Bila Nabi SAW menyebutkan jalan, apabila seorang itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Nabi SAW menyebutkan juga beberapa contoh perkara yang boleh untuk seseorang itu lakukan ataupun laksanakan dalam dia untuk dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Apa dia? Wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Baik, salah satunya apa? Dengan caranya orang tu datang ke masjid. Yatluna kitabillah. Dengan dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apabila ramai orang datang ke masjid. Maksudnya, wa majtama'a qaumun. Bila satu kaum itu berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Apabila berkumpul itu, mereka ada membaca Quran dan mempelajarinya. Wa yatadarasunahu bainahum illa, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, diliputi dengan rahmat, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dikelilingi oleh para malaikah, wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka di sisinya di hadapan para malaikah. Baik. Antara yang disebutkan bentuk menuntut ilmu itu adalah apabila seseorang itu datang ke masjid, tuan-tuan. Dan datang ke masjid itu untuk apa? Dan Nabi SAW sebutkan beberapa perkara. Apa dia yang pertama? Yatlu nakita billah. Datang ke masjid dengan dia datang untuk membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Apa yang dimaksudkan dengan tadarus? Selalunya orang dia tadarus ni dia famous bulan Ramadan je, tuan-tuan. Orang kata tadarus, ada grup tadarus. Buat grup, baca. Kamu juzuk 1, ni, habis semua baca, kira khatam lah tu. Saya sedang kan dia baca sejuzuk je dalam grup tu. Tapi disebabkan dikumpul-kumpulkan dengan yang lain-lain tu, tak apalah, at least dia baca Al-Quran. Kerana nak kata khatam tu tak berapa tepat lah. Sebab bila kita kata khatam ni, orang yang baca daripada mula dan juga baca pada sehingga akhir lah. Tapi ala kulli hal dia baca Al-Quran. Dan tadarus ini adalah apabila seseorang itu dia memperdengarkan bacaan dia di hadapan seorang yang lain. Dan ada orang yang alim, ada orang yang pandai daripada kalangan mereka itu, dia akan mendengar dan dia akan memperbetulkan bacaan yang salah. Dan begitulah juga dia sebenarnya mengambil semangat daripada hadis Nabi SAW. Bila Nabi SAW sebutkan apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi SAW menyebutkan yang terbaik di kalangan kamu adalah siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran. Dan kemudian seterusnya, lepas dia belajar, dia buat apa? Dia ajarkan balik. Itu adalah sebaik-baik, orang kata, pekerjaan dan juga sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ini. Apabila dia, yang pertamanya, kita ni tuan-tuan, kita nak kata kita ni pandai, tak? Orang kata, lahir-lahir boleh baca Quran ke? Tak. Kita juga pernah melalui fasa-fasa kita merangkak, baca Bata, Muqaddam lah, apalah. Dan kalau tengok tuan-tuan anak-anak kita yang sekarang ni pun dah macam-macam jenis cara nak membaca Al-Quran. Ketuk-ketuk lah. Dulu ada Iqra' lah, dan macam-macam lah, teknik Baghdadi lah, apa dan sebagainya. Itu adalah wasilah, cara. Sebabnya untuk apa? Untuk seorang itu pandai baca
baca Al-Quran. Dan saya sebutkan, kita pernah melalui fasa-fasa yang mana kita tak pernah kenal huruf pun. Tapi atas usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita dulu bersusah payah hantar kita pergi sekolah, mengajar, mengaji dan sebagainya, sehingga alhamdulillah kita kata kita boleh baca Al-Quran. Nak kata hebat macam qari boleh bertaranum, tidaklah juga. Tapi at least kita boleh baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan cara kita lah. Maksudnya dengan kelajuan ke, dengan lagu kita. Walaupun kita kata tak sedap lagu aku ni, tapi at least kita boleh baca. Kita boleh baca Al-Quran. Dan nak menyebutkan, saya nak sebutkan apa dia. Walaupun tadi kita sebutkan tentang orang yang belajar Al-Quran dan kemudian dia mengajarkan. Nak menunjukkan dalam kehidupan kita ni akan ada beberapa peringkat. Kita memang adalah pada asal, kita adalah seseorang yang orang kata jahil, tak tahu apa. Bila kita belajar dan kemudian bila kita mahir pada sesuatu perkara, salah satu perkara yang lebih baik ataupun next stepnya adalah dengan kita mengajarkan seseorang. Sebab itu kalau kita tengok dalam usaha-usaha untuk, kalau tanyalah pada anak-anak kita ataupun siapa anak-anak kita yang pernah belajar dan sebagainya, antara orang kata apa, the best way untuk seseorang itu mendalami ilmu dia adalah setelah dia faham, adalah dengan dia mengajarkan kepada orang. Dia dah faham apa yang disampaikan dan kemudian dia sampaikan kepada orang yang lain dengan cara yang macam mana, seperti mana yang diajarkan oleh guru dia, ataupun boleh jadi dia buat orang kata apa, usaha yang lain, baca kitab yang lain, buat bacaan tambahan, buat homework yang lain, sehingga dia dapat memberikan nilai tambah kepada ilmu tersebut. Itu yang Nabi SAW sebutkan tu. Ketika mana Nabi SAW, hadis ini menceritakan tentang kelebihan orang yang membaca dan mendengar hadis dan juga menyampaikannya. Kan? Kata Nabi SAW, nadarallahu liman sami'a min maqalati. Kata Nabi SAW, nadarallah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan muka-muka siapa? Man sami'a, siapa yang mendengar maqalati, iaitu mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, mendengar hadis Nabi ni ada kelebihan. Antaranya apa dia? Tadi yang disebutkan. Akan diberikan kejernihan, akan diberikan kecerahan wajah kepada mereka yang mendengar hadis Nabi SAW. Tapi hadis tu tak berhenti di situ. Dalam mafhumnya yang lain, hadis itu tidak hanya berhenti bila seseorang itu mendengar saja. Tetapi seseorang itu mendengar dengan dia mengingat dan kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Barulah lengkap dikatakan bahawa kesempurnaan ataupun pahala bagi orang yang mendengar hadis tersebut. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar kan, tuan-tuan dengar beberapa hadis mungkin sebelum-sebelum ni yang tuan-tuan dengar di YouTube dan sebagainya. Apabila tuan-tuan sampaikan kepada siapa? Ahli keluarga kita, pada isteri, pada anak-anak. Kadang-kadang benda-benda yang simple tentang sunnah harian Nabi SAW. Nabi ajar macam mana adab-adab. Kan, kita nak mengajar anak-anak kita tentang adab-adab dalam apa, masuk tandas, keluar tandas dan sebagainya. Benda-benda yang simple. Tapi bila kita mendengar hadis tersebut, kemudian kita memahami teks tersebut, kita memahami dari sudut bagaimana nak berinteraksi dengan hadis tersebut, kemudian kita sampaikan. Dan boleh jadi, kalau seseorang yang mendengar daripada apa yang kita sampaikan itu, macam saya tuan-tuan, kadang-kadang saya baca hadis. Saya bacakan pada hari ini, contoh hadis ni hadis yang ke-36. Tuan-tuan mendengarnya. Boleh jadi tuan-tuan, kefahaman tuan-tuan tu mungkin boleh lebih lagi daripada saya yang membacakan kepada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kaitkan dengan pengalaman, mungkin tuan-tuan kaitkan dengan apa dan sebagainya, sehingga kan tuan-tuan boleh memahami hadis itu, menjiwai hadis itu dengan lebih baik lagi. Mungkin daripada saya yang membacakannya. Kan? Kadang-kadang saya ni baca hadis, cerita tentang kelebihan-kelebihan ni, tuan-tuan, belum tentu lagi saya buat, tuan-tuan. Kita katalah tentang solat sunat, bangun pagi lah, apalah sebagai contoh kan. Sebagai contoh. Belum tentu lagi saya buat. Tapi kadang-kadang, bila kita bercakap, ada orang di hadapan kita yang mungkin dia mendengar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati dia sehingga dia dengar dan dia boleh buat benda tu. At least saya adalah sedikit saham saya bila saya membacakan hadis tersebut sehingga dia, orang kata apa, terjentik hati dia untuk buat. Moga-moga saya ada saham lah.
Itu yang nak disampaikan. Walaupun kadang-kadang mungkin kita ni bukanlah orang yang perfect. Tetapi apabila kita menyampaikannya. Dan boleh jadi dalam penyampaian kita, dalam apa-apa yang kita sampaikan kepada orang yang lain ataupun orang yang mendengar dan sebagainya. Ada orang yang terjentik hati dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan lah dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan perasan tak? Mesti ada seorang tu. Mungkin pukul 6 pagi ke pukul 5 pagi ke dia mesti akan masuk satu WhatsApp dalam tu. Selamat pagi tuan-tuan, bersyukur kita kepada Allah, bertahmidlah kita kepada Allah, bertasbihlah kita, memujilah Allah, bacalah Al-Quran. Kadang-kadang kita pun, dia ni tiap-tiap hari hantar kan. Kadang-kadang kita pun tak pernah baca. Tetapi dia punya istiqamah tu, pukul 5 dia mesti hantar dalam grup tu. Kita mungkin tak baca, tapi katakanlah dalam grup tu ada 200 orang. Kita tak tahu lagi apa yang terjadi pada 198 orang yang lain. Kita exclude dia lah. Sebab dia yang bagi kan. Dan juga kita. Mungkin kita tak baca. Kalau dalam 198 orang tu katakanlah 50 orang. Ui, bagus je ni kan. Aku tengok, aku tak baca Quran lagi. Tu dia baca Quran. At least dia ada dia ada pahala. Sebab tu kalau kita perhatikan tuan-tuan. Dalam hadis yang sebelum ini kita ada menceritakan tentang jangan kita memperkecilkan sesuatu amalan. Kita tak tahu amalan tersebut sebenarnya walaupun kecil nanti yang akan memberikan keselamatan yang akan menyelamatkan kita. Baik. Tuan-tuan, hadis ini juga ada disebutkan perbahasan. Adakah hadis ini perlu difahami bahawa kesemua macam tadi mendapat apa? Mendapat ketenangan, diturunkan ketenangan kepada siapa? Kepada segolongan kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah, dia baca Al-Quran dan juga dia mempelajari Al-Quran. Dan dalam hadis tu disebutkan illa nazalat alaihumus sakinah. Tidaklah mereka itu diturunkan padanya ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, dan dilimpahi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikah meliputi mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Baik. Apa yang dibincangkan oleh para ulama, sebahagian mereka mengatakan, adakah dengan semata-mata kita berkumpul di dalam rumah Allah sahaja, baca Al-Quran, mempelajarinya, baru kita dapat sakinah, kita dapat rahmah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Ada sebahagian yang ulama yang mengatakan apabila sesuatu Nabi mengkhususkan sesuatu perbuatan, dan juga Nabi mengkhususkan dengan fadilat-fadilat tertentu, maka mereka mengatakan bahawa dengan cara itu sahajalah mendapatkan perkara tersebut. Maksudnya apa? Kalau difaham dengan pandangan yang tadi, maksudnya apa? Benda tu mestilah berlaku di rumah Allah. Di dalam masjid lah maksudnya. Habis kalau seseorang itu, dia baca Al-Quran di rumah dia, adakah dia tak dapat pahala-pahala yang mungkin disebutkan dalam hadis ini? Itu ada nanti kita bincangkan selepas ini. Baik. Nak katakan pandangan yang pertama bahawa apabila Nabi SAW menyebutkan dengan perbuatan yang spesifik, mendapat ganjaran yang spesifik, maka ianya perlu dilakukan dengan cara yang disebutkan tersebut. Pandangan yang lain menyebutkan bahawa walaupun kita tak buat dengan cara tersebut, kita dapat pahala juga. Tetapi tidaklah seperti mana yang disebutkan secara spesifik dalam hadis tadi. Maksudnya apa? Macam kes yang tadi kita sebutkan. Jadi Ustaz, kalau saya baca Al-Quran kat rumah, tak dapat juga ke ketenangan, kan, rahmat? Kita katakan dapat. Tetapi kita kata bukanlah seperti mana yang dikhususkan dalam hadis ini. Pahala tu dapat. Sebab tu kalau kita sebutkan, beza tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran di dalam masjid dengan orang yang membaca Al-Quran di dalam rumah. Lain. Masjid rumah Allah. Saya teringat dulu ada satu video lama dulu masa saya belajar dulu kan. Benda tu nak menunjukkan bahawa ada orang kefahaman dia tu pelik sedikit. Ada seorang syekh ni, dia pergi ke satu tempat dan di Tanah Arab. Video ni di Tanah Arab. Dia pergi ke satu negara dan dia pergi ke satu tempat. Dan tempat tu apa? Dia pergi di kubur. Dan bila dia sampai ke kubur, dia nampak ada seorang budak, seorang pelajar lah. Dia pelajar orang Indonesia, kan. Tapi dia dah sebab pengacara tu dalam bahasa Arab. Dia kata, kau buat apa kat sini kan? Dia kata, aku belajar di sini kan.
Kenapa kau belajar kat sini? Dia kata, aku belajar, kalau aku belajar kat kubur ni lebih tenang. Aku boleh mendapat, dia kata apa, macam karamah wali-wali, sebab yang dia pergikan tu kawasan perkuburan. Orang kata wali-wali yang disebut sebagai wali-wali Allah lah. Mereka percaya begitulah. Tapi ala kulli hal dia kata begitulah. Dia kata kat sini, aku duduk sini, aku boleh bertawassul dan sebagainya. Dan sebagainya. Lepas tu, Syekh ataupun pengacara tu dia tanya kepada ni, kenapa kamu tak baca mengaji ataupun ulang kaji baca Al-Quran di masjid? Lepas tu Syekh tu tanya pada dia, adakah baca Al-Quran di kuburan lebih baik daripada membaca Al-Quran di dalam masjid? Dan saya terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh budak tersebut. Dia katakan baca Al-Quran di kuburan, di kawasan kubur tu lebih baik daripada membaca Al-Quran di masjid. Cakap, oh, ajib. Tak tahu apa pertimbangan dia. Tetapi kalau kita berdasarkan hadis ini, bila Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutil tillah, nak menunjukkan ada kelebihan. Maksudnya tak sama bila seseorang itu dia baca Al-Quran di tempat-tempat yang lain, nak dibandingkan dengan di dalam masjid. Kita dah masuk waktu ke? Tentang kita azan dulu, nanti saya habiskan sedikit saja, ada bahagian sikit lagi daripada hadis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. La ilaha Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. Baik. Yang disebutkan tadi adalah tentang ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang menuntut ilmu. Dengan hadir ke masjid, membaca Al-Quran dan kemudian bertadarus, mempelajarinya. Dan mereka ini diberikan apa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya kepada mereka. Dan mereka juga mendapat naungan daripada malaikah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hamba-hambanya yang tadi itu di hadapan para malaikat. Tuan-tuan, kita ni kalau bos kita dalam perhimpunan, katalah perhimpunan syarikat ke, perhimpunan majikan kita ke, jabatan ke, kalau nama kita disebut di hadapan tu, kita dah bangga dah, tuan-tuan. Sebab apa? Oh, pekerja pilihan ke apa ke, apa ni, employee of the month ke apa kan, diumum, oh bangga betul. Cuba bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama kita di hadapan para malaikat. Yang menunjukkan betapa tingginya keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan antaranya dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Tuan-tuan, yang terakhir daripada bahagian akhir hadis ini, tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Apa dia, tuan-tuan? Baik. Barang siapa amalannya yang memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatkan dirinya untuk dia masuk ke dalam syurga. Apa maksudnya, tuan-tuan? Beginilah kita katakan. Seseorang yang kurang amalannya, adakah dia nak mengharapkan dengan kurangnya amalannya itu, maka dia boleh masuk ke dalam syurga Allah dengan lebih cepat daripada orang lain? Tak boleh. Walaupun dengan dia menggunakan nasab dia. Apa nak maksudnya? Kadang-kadang mungkin ada orang ni dia lebih mulia daripada orang lain. Katalah dia ni berdarah raja ke. Orang kata dalam, orang kata apa, hierarki kehidupan masyarakat. Mungkin orang tu ada kategori bangsawan ke apa dan sebagainya, anak raja ke dan sebagainya. Ini contoh. Bukan nak kata apa-apa, contoh. Tetapi kalau dengan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dari sudut nasab tersebut, tetapi amalannya adalah amalan yang kita katakan kurang, menyebabkan dia ni diperlambatkan untuk dia masuk syurga, maka tak gunalah apa benda nasab yang ada pada dia. Sebagai contoh, katakanlah tuan-tuan, katalah ada orang tu kata dia keturunan Nabi sekalipun, katalah, contohlah kata dia ni Said apa macam-macam dan sebagainya. Kalau amalan dia kurang, adakah disebabkan kalau dia ni adalah daripada ahli keluarga Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala lebih cepat daripada orang lain? Tidak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kepada siapa? Kepada siapa yang bertakwa kepadanya. Siapa yang lebih bertakwa? Atqakum. Kan kita selalu dengar orang yang paling apa? Yang paling dekat ataupun yang paling mulia di sisi Allah, siapa dia? Adalah orang yang paling bertakwa. Tak kira siapa. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan, Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid. Ala la fadla li'arabiyyin ala ajami, wala li'ajami ala arabi, wala ahmara ala aswada, wala aswada ala ahmara, illa bittaqwa. Nabi SAW sebutkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan kalian adalah satu. Dan ayah kamu adalah satu. Kita berasal daripada Nabi Adam AS. Dan Nabi SAW tidak ada lebihnya orang Arab terhadap orang bukan Arab. Dan juga begitunya orang yang bukan Arab ke atas orang yang Arab. Dan juga tidak ada kelebihannya orang yang kulit dia putih-putih kemerahan daripada orang yang kulit hitam. Dan begitu juga sebaliknya. Kerana apa? Nabi sebut illa bit taqwa. Taqwa, tuan-tuan. Benda itulah. Dan sebab takwa ini benda semua orang boleh dapat, tuan-tuan. Semua orang boleh capai. Dia miskin, dia boleh bertakwa. Dia kaya pun dia boleh bertakwa. Kalau dari sudut fizikal sekalipun, dia handsome pun dia boleh bertakwa. Kalau dia tak handsome pun dia boleh bertakwa. Kalau dia rendah ke dia boleh bertakwa. Kalau dia tinggi pun dia boleh bertakwa. Indikator yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Takwa. Dan semua orang boleh capai
perkara tersebut. Jadi nak menunjukkan nasab seseorang itu, kalau dia klaim apa-apa sekalipun, aku ni keturunan Nabi ke apa ke, kalau satunya bersalahan dengan sunnah, confirm salah. Bersalahan dengan syariat, tetap salah. Dan kalau nak dikatakan dengan nasab itu akan mempercepatkan dia untuk dia masuk ke dalam syurga Allah, kita katakan tak. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat dari sudut ketakwaan seseorang itu. Baik, itu perkara yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW pada hadis yang ke-36. Dan insyaAllah tuan-tuan, dalam pertemuan yang lain kita akan masuk pada hadis yang ke-37. Dan mungkin ada lebih kurang dalam 6 hadis lagi saja untuk kita habiskan kitab daripada hadis 40 Nabi, daripada hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sekadar itu saja daripada saya mohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap bicara, tersilap menukilkan membaca ayat Al-Quran, hadis dan juga menukilkan kalam para ulama. Saya mohon maaf dan juga mohon teguran. Dan insyaAllah bertemu lagi pada kelas yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.